Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saudara pengurusi majlis, tetamu-tetamu kita pada malam ini, yang berhormat Al-Fadhil Ustaz Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Haji Musa, mantan Menteri, yang berbahagia Tan Sri Haji Noh Omar, mantan Menteri, yang saya hormati Ustaz Salahuddin Nasir yang di-Petua PAS Kawasan Gombak, yang saya hormati Saudara Muhammad Khilman Itham, Naib Ketua Bahagian Bersatu Gombak, rakan-rakan pimpinan Datuk Kamaruddin Jaafar, yang berhormat Datuk Dr. Zulkafli, Ahli Parlimen Tanjung Karang, yang kita raikan para pengundi di Dun Gombak Setia khususnya dan dalam Parlimen Gombak, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Sebenarnya saya tidak mahu berucap pada malam ini. Kerana selaku tuan rumah, saya menyambut dengan berlapang dada kerana begitu ramai pemimpin-pemimpin besar yang turun ke Gombak pada malam ini dengan satu tekad. Insya-Allah Gombak akan beralih kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Tan Sri Noh Omar sudah pun berlepas ke tempat lain, tapi hatinya tetap di Gombak. Dia patah balik ke Gombak. Yang kedua, saya kalah di Gombak. Amiruddin, sahabat saya, dengan angkuh dan sombong mengatakan beliau telah menghumban saya di Gombak. Tak apalah. Saya redha dengan kekalahan saya di Gombak. Mudah-mudahan ini peluang kepada saya untuk melakukan muhasabah. Tetapi saya nak ingatkan kepada Amiruddin Syari, kalah satu pilihan raya tidak bermakna kita akan kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Saya berdiri pada malam ini untuk bertanya kepada saudara-saudari, mengapa kita berada di sini? Kerana saya percaya saudara-saudari bukan saja di Gombak tetapi di seluruh negara bersetuju. Kerajaan yang ada pada hari ini, sama ada di Putrajaya ataupun di negeri Selangor, adalah kerajaan yang gagal. Betul? Kita berdepan dengan satu situasi di mana trust deficit, kepercayaan kita kepada pemimpin di Putrajaya pada tahap yang paling rendah. Rakyat sudah hilang kepercayaan kerana pelbagai janji yang ditaburkan dalam pilihan raya yang lalu sudah 7 bulan. Selesai atau tidak? Saya nak ulang. Selesai atau tidak? Harga minyak yang dijanjikan akan turun sebaik saja dia menjadi Perdana Menteri. Dah turun atau tidak? Saya ulang. Hari ini saya menjadi Perdana Menteri
esok minyak turun. Ini saya nak tanya sebelah kanan saya yang hujung ada kemah satu tu. Jangan marah saya, ini pemimpin kamu. Berjanji dengan dunia dan rakyat bahawa dia akan turunkan harga minyak sampai malam ini tak turun. Kemudian dijanjikan dengan lagu yang cukup hebat. Hoi ya hoi. Saya nak tanya sebelah kanan itu. Hoi ya hoi. Kononnya dia nak lawan rasuah. Nak lawan kleptokrat. Saudara, hari ini orang yang berdepan dengan 47 pertuduhan duduk sebagai orang kanan beliau. Betul atau tidak? Apakah kita nak boleh percaya dengan pemimpin yang munafik ini? Saya ulang. Itu memang selalu dengan ucapan dia lah tu. Tak apa, sekarang sudah insaf, sudah datang ke sini. Tak apa. Saudara, saya nak bicara ke depan orang Gombak. Ya mungkin sebahagian daripada saudara telah mengundi sana dalam pilihan raya umum yang lepas. Tak apalah, saya tidak mahu dendam. Sudahlah. Kita maju ke hadapan. Kita beri peluang 7 bulan. Tetapi dia berbohong kepada rakyat. Belum buka mulut tengok muka-muka pembohong. Lalu dah bohong. Bila dia lalu? Saya tak perlu bawa saudara jauh. Di Singapura, hanya beberapa hari yang lalu, ada seorang menteri yang disiasat kerana terlibat dalam amalan rasuah. Apa arahan Perdana Menteri Singapura kepada menteri ini? Kamu sedang disiasat, aku cutikan kamu sehingga selesai siasatan. Betul? Ini negara jiran kita. Seorang menteri yang sedang disiasat kerana didakwa adalah amalan rasuah, Perdana Menteri Singapura mengeluarkan arahan resmi kamu rehat. Di Malaysia, hebat. Kamu ada 47 pertuduhan. Tak mengapa duduk sebelah aku sebagai timbalan Perdana Menteri. Hoi ya hoi. Tak cukup itu. Beri pasport. Boleh bergerak bebas. Alasan dia perlukan pasport untuk melakukan lawatan resmi. Supaya dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara. Siapa nak terima dia tuan-tuan? Akhirnya jadi K-pop. Mata dia pun dah lebam. Ikut cikgu dia dulu, mata pun lebam. Ni apa nak jadi ni? Kamu janji kepada rakyat bulan dan bintang. Tetapi kamu lakukan benda yang berbeza. Kamu menentang nepotisme. Hari ini cukup subur di Putrajaya. Anak dilantik. Isteri dilantik. Menantu dilantik. Malam ni garang, lepas tu undi silap lagi. Sebab itu saya nak mengajak rakyat di Gombak, Gombak Setia, Sungai Tua, Ulu Kelang.
Kita kena pertahankan prinsip. Ya, dia serang saya, oh ini pengkhianat. Kita humban pengkhianat. Itulah ayat dia kalau turun di gambar. Hoi. Siapa pengkhianat sebenarnya? Saya nak tanya orang Gombak, siapa pengkhianat sebenarnya? Kalau saya tidak mendukung beliau, saya menyokong orang lain untuk menjadi Perdana Menteri, apa salahnya? Kamu pun lakukan sebegini hari ini. Langkah Kajang siapa yang buat? Kerana tak dapat jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri Besar. Suruh wakil rakyat turun daripada jawatan. Kerana diri dia nak bertanding di Kajang. Lakukan langkah Kajang. Aibkan almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim. Dengan pelbagai pertuduhan. Semata-mata untuk memenuhi nafsu serakah beliau. Tetapi Allah itu maha besar. Elok dirancang langkah Kajang masuk sekali lagi ke dalam. Kemudian dibawa pula langkah Port Dickson. Betul atau tidak? Ahli Parlimen Port Dickson hidup sampai malam ini. Dipaksa letak jawatan kerana nak jadi Perdana Menteri. Siapa pengkhianat sebenarnya? Jadi orang Gombak jangan terpengaruh. Orang seperti ini hidupnya berbohong siang dan malam. Maka ayuh kita maju ke hadapan. Kita nak bawa perubahan yang besar di negeri Selangor. Suara-suara kepimpinan negeri Selangor hari ini sombong dan angkuh. Apa dia kata? Dia nak pergi ke Kedah, nak mengajar Sanusi bagaimana nak tabir negeri Kedah. Amiruddin, saya tahu dia punya hulu balang banyak malam ni. Dengar betul-betul. Saya nak bagi fakta. Kamu boleh marah Sanusi. Kamu boleh hina Sanusi. Tetapi ingat, pada tahun 2021, Sanusi, Menteri Besar Kedah, telah berjaya membawa pelaburan yang berkualiti tinggi, berteknologi tinggi ke negeri Kedah berjumlah 68 bilion ringgit yang tertinggi dalam sejarah pelaburan negeri Kedah. Hebat atau tidak? Sedangkan Selangor, bukan angka saya, Menteri Besar Negeri Johor yang menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan atau kerajaan campuran pada hari ini, buat posting dalam Facebook dan juga tweet beliau menunjukkan 3 bulan pertama tahun 2023, Januari, Februari, Mac, Selangor merudum ke tahap nombor 3. Johor lompat naik ke atas jadi nombor 2, wilayah persekutuan nombor 1. Wilayah mencatatkan 22 bilion ringgit. Johor mencatatkan 11 bilion ringgit. Selangor yang didominasi oleh DAP dan PKR dan juga UMNO mencatatkan hanya 7 bilion ringgit sahaja. Ini fakta yang dia tak boleh nafikan. Sebab itu saya kata jangan sombong. Kalau 3 bulan pertama 7 bilion kali dengan 4 suku. Dalam setahun ada 4 suku. Bukan 3 suku. 3 suku dia. 7 kali 4 baru 28 bilion. Betul atau tidak? Saya ni mathematician. Kalau 28 bilion
banding dengan Sanusi di Kedah 68 bilion, siapa yang lebih hebat? Kedah atau Selangor? Saudara, kalau pelabur-pelabur sudah lari, mengapa? Sebab ketuanya di dalam parlimen, Anwar sendiri menyebut dia sanggup mengambil pendekatan flip-flop. Kalau Perdana Menteri boleh menzahirkan istilah flip-flop, maknanya berdolak-dalik, pelabur-pelabur akan lari. Ini yang sedang berlaku. Tidak mungkin pelabur nak letakkan pelaburan beratus bilion ringgit. Kalau inilah pendekatan yang diambil oleh kerajaan Madani. Mereka hilang keyakinan. Oh, semalam dia umum. Dia jumpa Elon Musk. Minggu depan dia punya cerita macam Elon Musk datang nak belajar daripada dia. Tengok-tengok melalui maya saja. Itu pun 25 minit sahaja. Dan dalam pada 25 minit itu, terbukti Elon Musk duk main phone dia. Tak peduli pun apa yang kau cakap. Saya ini, yang kononnya saya pengkhianat, nak humban saya, Anwar Ibrahim, aku dah pergi ke ibu pejabat Elon Musk di Los Angeles, Amerika Syarikat pada tahun lepas. Saya sudah berunding dengan SpaceX, pengurusan tertinggi di bawah Elon Musk, dan kita telah membincang untuk membawa pelaburan yang berkualiti ini ke Malaysia. Aku lebih awal daripada kamu. Bukan saya nak cerita malam ini. Sebab itu saya repost balik posting saya pada tahun lepas. Begitu juga dengan Amazon, AWS, yang saya bawa ke negeri Selangor 25 bilion ringgit. Tetapi Perdana Menteri yang ada sekarang sanggup berbohong dalam parlimen. Dia kata apa? AWS dah telefon saya. Dia semua orang telefon, dia cerita. Dah telefon saya. AWS nak melabur di Malaysia ini hanya setelah kerajaan Madani terbentuk. Mana Amazon tahu Madani ni binatang apa? Dia ni, tapi dia berbohong di muka dia selama je. Saudara, orang Gombak, saya bukan nak berbohong. Saya dah repost sekali lagi. Saya pergi ke AWS di San Francisco pada Mei tahun lepas. Saya berbincang dengan AWS. Dia nak melabur 25 bilion. Tetapi ketika itu dia sedang mencari negara-negara yang bersesuaian, termasuk Malaysia. Saya terpaksa yakinkan, datanglah ke Malaysia. Dasar pelaburan kita mesra perniagaan. Kita akan berikan dukungan, insentif. Kita nak rakyat Malaysia mendapat pekerjaan yang berkemahiran. Akhirnya dia setuju. Kemudian dia tanya, nak pergi Melaka atau Selangor? Saya kata kalau boleh datang Selangor. Walaupun Amiruddin menjadi menteri besar, saya tidak mengambil sikap untuk bermusuh dengan beliau. Saya tetap membawa AWS ke negeri Selangor pada tahun lepas bernilai 25 bilion ringgit. Tuan-tuan, nak bawa pelaburan masuk Malaysia ni bukan boleh bincang tepi jalan. Ini di negeri China, dia pergi, dia kata China nak melabur 170 bilion. Kita tanya mana perincian, sampai malam ini tak ada. Rupanya, dia jumpa kat coffee shop saja. Coffee house saja. Nak bawa pelaburan ke Malaysia, pelabur mesti bentang cadangan dalam NCI, National Committee on Investment. Sebab sebagai kerajaan, kita kena tahu teknologi apa. Kita kena tahu jumlah pelaburan. Kita kena tahu sama ada dia nak bawa pelaburan ini dan membantu pembangunan PKS atau SME dalam Malaysia.
Kita nak tahu sama ada dia akan beri latihan, kemahiran dan bakat kepada tenaga pekerja tempatan. Kita tidak mahu mereka membawa tenaga pekerja asing sebab kita yakin anak Malaysia, anak Gombak, anak Selangor ada kemampuan boleh diberikan jawatan, kedudukan dan pekerjaan yang berkualiti. Maka AWS bentangkan kepada NCI, National Committee on Investment, pada bulan Julai 2022. Saya teliti sebab ianya dipengerusikan oleh MITI. Bila kita sudah teliti pelaburan dan jumlah pelaburan, kerajaan memberikan insentif kepada AWS. Maka diluluskan bulan Julai 2022. Masa tu Madani tak ada lagi. Dia pun bukan Perdana Menteri lagi. Apa nak jadi dengan ketua negara pada hari ini? Boleh bohong. AWS bohong. Elon Musk pun bohong. SpaceX pun bohong. Saudara, cukup-cukuplah. Saya dengan beberapa rakan pimpinan kita ada pengalaman di Selangor. Bukannya kita nak kutip orang yang tak ada pengalaman. Saya pernah diberikan amanah dan tanggungjawab sebagai Menteri Besar Negeri Selangor. Ketika saya diberikan tugas ini, saya menjaga kebajikan seluruh rakyat Selangor tanpa mengira kaum, agama, budaya dan ideologi mereka. Betul? Air percuma semua orang dapat. Ada yang tak dapat di Gombak? Dapat atau tidak? Siapa kahwin dapat? 500. Datuk Seri Tuan Ibrahim. Itulah hebatnya Selangor di bawah saya dan PAS pada ketika itu. Orang Selangor masa itu mandi 10 kali satu hari. Percuma. Buka paip percuma, dapat bil dibayar oleh kerajaan negeri Selangor. Kahwin kita bagi duit. Nak kahwin satu boleh. Dua tak. Saya tak nak campur. Mati pun dapat duit, betul tak? Macam mana tahu belum mati? Kita dulu kalau ada ahli keluarga meninggal, kita bagi RM2,500. Orang Melayu dapat, orang Cina dapat, orang India dapat. Sekarang ada atau tidak? Oh, semalam buat kenyataan. Oh, zaman kini di bawah PH, di bawah DAP, reserve kita besar. Apa makna reserve besar kalau rakyat di bawah menderita tidak dapat manfaat daripada simpanan yang besar? Tugas kerajaan bukan menyimpan duit untuk mendapat kadar faedah atau interest. Tugas kerajaan guna reserve, beri balik kepada rakyat supaya dapat membela pembangunan yang berkualiti dan menjaga kepentingan rakyat. Peduli sihat dapat atau tidak? Sekarang tak ada. KIS dapat atau tidak? Kasih Ibu Smart Selangor, KIS, kita bagi pada wanita. Sebab wanita ini pengurus keuangan. Dialah nak jaga dapur, dia nak jaga makanan. Tanya suami, dia tahu apa? Kalau pergi pasar, dia duduk dalam kereta. Yang turun isteri, yang tahu harga mahal isteri, yang tahu harga ikan isteri. Suami tahu makan. Maka kita beri RM200 kepada setiap wanita di Selangor. Belanjalah, pergilah kedai runcit, pergi supermarket, belanja. Kerajaan akan tolong bayar kepada wanita-wanita di negeri Selangor. Kita dah buat. Sebab itu zaman kita, hidup senang, mati pun senang. Zaman Amiruddin, zaman DAP, mati susah, hidup lagi susah.
Walaupun reserve dia besar, reserve saya besar juga. Tetapi saya belanja. Pada tahun 2018, 2017, reserve saya 3.9 bilion ringgit. Tetapi saya telah belanja. Saya bagi satu contoh. Saya bina loji rawatan air Pelabuhan Dagang dan loji rawatan air Semenyih 2. Satu loji rawatan 400 juta ringgit. Saya belanja 800 juta ringgit semata-mata untuk memastikan bekalan air terawat mencukupi untuk rakyat negeri Selangor. Saudara, 40 juta liter air terawat sehari dapat dibekalkan. Saya tak minta uang daripada persekutuan. Saya ada kemampuan. Saya belanja untuk rakyat. Saya tukar paip-paip lama termasuk di Taman Seri Gombak, di Gombak, Taman Melawati. Kerana begitu banyak taman perumahan dalam negeri Selangor yang sudah berusia 30, 40, 50 tahun. Paip sudah rosak, pecah, NRW, non-revenue water meningkat sehingga 35%. Maka saya belanja 400 juta ringgit daripada wang simpanan kerajaan negeri untuk memastikan rakyat negeri Selangor mendapat paip yang baru, tidak bocor, tidak dicuri dan NRW diturunkan ke tahap yang paling rendah. Alhamdulillah. Tapi reserve masih tinggi. Dan sekarang kita ada banyak cadangan. Insya-Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala negeri Selangor dapat ditadbir oleh Perikatan Nasional. Percayalah, kami akan jaga amanah ini dengan baik. Angkat martabat rakyat. Tidak ada amalan rasuah. Bukan omong kosong. Kita akan lawan puak-puak yang munafik politik ini. Boleh atau tidak? Sebab itu saya nak beritahu kepada mereka di sebelah kanan, saya sudah bangkit. Rakyat Selangor sudah bangkit. Kita sudah bersedia. Are you ready? Bersedia atau tidak? Perikatan. 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 Selangor baru. Tak bangkit pun. Tak boleh begitu. Kita tak boleh jadi pemerhati saja. Negara sedang rosak. Pemimpin tipu kita 24 jam sehari. Daripada subuh sampai subuh besok dia menipu kita. Sampai bila kita nak tengok saja? Sampai bila kita nak tunggu penyelesaian? Dia tak minat nak selesai masalah rakyat. Dia minat menyanyi, menari. Dia minat minta nombor telefon anak muda. Dia minat naik lembu, orang naik kuda. Orang naik basikal di taman permainan, dia naik basikal keliling pejabat. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi? Jadi saudara-saudari, saya nak merayu pada malam ini. Boleh atau tidak? Soalan belum saya tanya. Boleh atau tidak? Mulai sekarang kita bekerja kuat. Cari setiap kenalan kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita. Ayo pada 12 Ogos ini keluar beramai-ramai. Saya mahu peratus keluar mengundi melebihi 90% supaya kita boleh humban DAP, PKR dan Zahid Hamidi. Boleh? Boleh? Malam ni buat kerja, jangan tidur.
Saya mahu peratus keluar mengundi mesti tinggi, khususnya di Gombak ini, termasuk orang-orang UMNO. Kita dengar Tan Sri Anwar Musa, kita dengar Tan Sri Noh, ini pemimpin besar UMNO. Mereka merayu. Kita tahu ahli-ahli UMNO di Gombak sekarang sudah bercelaru bagaikan anak ayam kehilangan ibu. Maka marilah kepada Perikatan Nasional, insya Allah kami akan menjaga Islam Melayu dan memakmurkan negeri Selangor yang cukup meriah ini. Boleh? Perikatan! 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 Selangor baru! Selangor baru! Selangor baru! Takbir! Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.